Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah pelajar, kita jumpa lagi pada hari ini. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 151 iaitu jenis bahan dalam mereka bentuk fashion. Di mana pada hari ini kita akan belajar bermula muka surat 151 hingga muka surat 158. Okay, saya harap pelajar dah hantar tugasan yang telah saya berikan pada sesi PDPR yang lepas. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan subtopik 5.2.6 iaitu bahan-bahan reka bentuk fashion. Di mana untuk kita menghasilkan satu reka bentuk fashion, jadi ini ialah antara jenis-jenis bahan yang kita perlukan. Okey. Seperti fabric, bahan trimin, felt, kancing, dawai, butang hiasan, lapik dalam ataupun interfacing, pita pelekat ataupun velcro, bunga reben, tali, getah, benang dan juga manik. Kita lihat satu persatu. Di mana bahan-bahan reka bentuk fashion ini, dia digunakan bergantung kepada jenis reka bentuk yang akan dihasilkan. Di mana bahan yang dipilih adalah sesuai dengan bentuk fashion yang akan dibuat. Maksudnya kamu boleh pilih bahan mana yang kamu perlukan lah. Kita lihat contoh-contoh bahan yang pertama iaitu fabric. Bila kita katakan fabric tu ialah kalau bahasa Melayu kita sebut sebagai kain. Di mana fabric ni ada banyak jenis, sama ada fabric dia dibuat daripada kapas ataupun cotton, fabric denim iaitu kain jeans, drill, satin, lycra dan sebagainya. Jadi bila kita sebut sebagai reka bentuk fashion, mestilah kita gunakan fabric. Okey. Bahan yang kedua ialah benang. Ini saya rasa kamu tahulah di mana benang ni untuk kita cantumkan dua artikel sama ada menggunakan jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Di mana benang ini ada pelbagai warna, kualiti dan juga saiz. Seterusnya ialah pita pelekat ataupun velcro. Ini ialah velcro. Kalau nak senang, velcro ni kalau dulu masa kamu darjah 1, darjah 2 kamu ada beli kasut sekolah. Kasut sekolah yang ada crab crook tu, ini ialah velcro dia. Seterusnya ialah kancing. Di mana kancing ni digunakan untuk merapatkan atau mencantum atau menutup atau melekatkan bahan pada pakaian atau aksesori. Dia terdiri daripada zip, cangkuk pada kain ataupun pada seluar, ataupun palang ataupun gancu lah. Ini contoh pada beg. Selalunya ada. Itu kancing. Butang hiasan. Di mana butang hiasan ini diperbuat daripada bahan plastik, kayu atau benang. Di mana dia mempunyai pelbagai corak, warna dan juga reka bentuk. Dan juga boleh dijadikan sebagai hiasan tambahan pada aksesori. Seterusnya ialah getah. Ada getah di mana getah ini dia mempunyai pelbagai saiz dan ketebalan. Contoh getah ialah getah rambut, getah ikat kepala, tali jam dan juga gelang. Ini lebih kepada bahan aksesori lah. Seterusnya ialah tali. Di mana tali ini digunakan untuk membuat pelbagai aksesori. Contoh tali yang ada ialah tali elastik, tali satin, tali nylon ataupun tali polyester. Untuk kita jadikan sebagai hiasan. Atau kalau kasut kita perlukan tali kan. Itu contoh bahan-bahan dalam reka bentuk fashion. Seterusnya ialah bahan trimin. Di mana bahan trimin ni ialah satu bahan yang digunakan sebagai hiasan tambahan pada reka bentuk fashion seperti pada pita siku, render, pita bead, pita jalur serong tepat. Ini dia lah. Kita letakkan bahan trimin ni selalunya dekat bahagian-bahagian ujung fabric tu. Seterusnya ialah bunga reben. Di mana ini bunga reben ada pelbagai warna dan juga saiz. Kita boleh jadikan dia sebagai bahan hiasan. Seterusnya manik. Di mana manik ni digunakan untuk membuat lantai leher dan gelang dan juga hiasan pada pakaian yang mempunyai pelbagai bentuk, warna, saiz dan reka bentuk. Selalunya manik ni kita gunakan pada tudung, wanita lah, tudung, pada kadang-kadang kat baju kurung pun ada. Tu lah. Kalau lelaki setakat ni jarang lah yang ada pakai manik. Seterusnya ialah lapik dalam ataupun interfacing.
Ini interfacing. Di mana interfacing ni dia terletak pada bahagian collar ataupun lengan baju, kemeja. Kalau t-shirt tak adalah. Okey. Jadi kalau baju sekolah kamu tu, kalau kamu lihat collar dan juga lengan, kalau lengan panjang dia keras, itu disebabkan oleh interfacing. Okey, di mana dia nak mengelakkan kita punya collar ataupun kita punya lengan panjang tu dia renyuk ujung dia tu. Jadi kita letakkan interfacing dalam dia. Okey, seterusnya ialah dawai. Di mana dawai ini digunakan untuk membuat aksesoris seperti kerongsang, pin, okey, gelang dan juga lantai leher. Dawai juga boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu dawai halus atau dawai lembut. Okey, bahan seterusnya ialah kain felt, di mana dia digunakan untuk membuat hiasan seperti bunga pada beg, pakaian kanak-kanak dan barangan kelengkapan rumah. Inilah kain felt. Kalau kita lihat dekat bahagian bunga ni, mungkin dia buat daripada potongan kain felt. Okey, seterusnya ialah 5.2.7, iaitu proses menghasilkan reka bentuk fashion. Di mana sebelum nanti kamu akan hasilkan satu model reka bentuk fashion, di mana sebelum kamu hasilkan reka bentuk fashion tu, kita mestilah pilih apakah tema yang akan kita gunakan. Okey. Kemudian kita akan buat tinjauan dan juga penyelidikan. Kemudian kita akan perjalanan idea dari segi lakaran dan sebagainya. Kita akan buat lakaran kan. Lakaran reka bentuk fashion yang menarik. Kemudian kita akan buat mockup, projek dan juga pengujian dan penambahbaikan. Okey, di mana tema dekat sini mungkin kita boleh pilih jenis aksesori, jenis reka bentuk fashion. Di mana jenis reka bentuk fashion yang telah saya terangkan yang lepas ada dua, sama ada pakaian ataupun aksesori. Kemudian kita lihat buat tinjauan dan juga penyelidikan terhadap pelanggan. Siapa pelanggan kita tu? Kita buat perjalanan idea iaitu lakaran, buat mockup, kemudian dah siap barulah kita uji dan juga kita buat penambahbaikan. Langkah-langkah pembangunan reka bentuk fashion. Yang pertama ialah seperti biasa kita sediakan bahan dan alatan yang diperlukan. Kemudian kita dapatkan ukuran bagi reka bentuk produk. Melakar pola mengikut reka bentuk yang dipilih. Pola ni sekiranya kita gunakan, maksudnya pola tu kita akan buat dalam atas kertas minyak dulu. Kemudian kita tekap dekat kain, kita semat pakai jarum peniti baru kita potong. Kebanyakannya kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat baju atau baju seluar, kita gunakan pola lah selalunya. Kemudian kita pindahkan ukuran pada pola yang telah dihasilkan, memotong fabrik atau artikel secara manual menggunakan gunting atau mesin pemotong khas. Selalunya kena gunting lah. Menggabungkan fabrik yang dipotong dengan menggunakan teknik cantuman seperti jahitan dan sebagainya. Kemudian kita buat kemasan dan juga produk siap. Itulah langkah dia. Ini adalah contoh projek penghasilan reka bentuk fashion. Okey, ni saya boleh beri idea sikitlah di mana dia buat bag. Okey, senang je ni tengok kan. Dia buat mock-up bag lah. Ni contoh reka bentuk fashion, dia buat cincin kan. Dengan menggunakan kain felt, potong-potong-potong, lekat pakai hot glue gun, jadilah dia. Okay, ini ialah penghasilan selipar. Contoh produk. Okay, contoh mock-up yang lain. Okay, apa lagi ni? Ini bag lah. Ini bag. Ini gelang. Kan? Ini topi. Ini masuk tahap ni susah sikit lah ni. Okay. Seluar ataupun skirt, jam, scarf. Okay. Okay. Setelah kita hasilkan mock-up reka bentuk fashion, kita akan buat penilaian produk, di mana penilaian akan dilakukan seperti kriteria berikut, iaitu fungsi produk, kesesuaian bahan, estetika, kepelbagaian warna, garisan dan bentuk. Di mana pada fungsi produk kita akan lihat adakah produk tersebut praktikal, iaitu dia adakah produk yang dihasilkan tu boleh menjalankan fungsi dengan baik atau berkesan. Kemudian produk itu ada fungsi tambahan ataupun tidak. Dan apakah kebaikan-kebaikan tentang fungsi produk yang perlu dinyatakan.
Dari segi kesesuaian bahan, apakah bahan yang sesuai digunakan untuk sesuatu produk, praktikal dan juga selamat digunakan. Estetik, kita akan lihat dari segi gaya, keterampilan, mutu kemasan yang dilaksanakan. Dan juga estetik ni juga dia berkait dengan kalau kita lihat tu benda tu sedap dipandang. Warna yang menarik dan juga rupa yang menyenangkan. Itu maksudnya estetik. Di mana estetik ni dia bersifat abstrak lah. Di mana kalau saya kata dia cantik, tapi kalau orang lain mungkin kata tak cantik. Dia bersifat subjektif. Okay, seterusnya ialah kepelbagaian warna, di mana dia berkaitan dengan warna yang digunakan pada produk yang dihasilkan. Adakah warna yang digunakan menjadi trend semasa? Elemen kriteria garisan, di mana garisan atau corak yang dipilih mengikut trend semasa dan ianya bersesuaian dengan budaya sesuatu masyarakat. Dan juga bentuk, di mana dia berkait dengan bentuk luaran produk ataupun penampilan visual sesuatu produk, di mana kriteria ini sebenarnya ingin menjelaskan sama ada bentuk atau rupa bertepatan dengan tujuan sebenar sesuatu reka bentuk itu dirancang atau sebaliknya. Jadi ini ialah antara kriteria penilaian produk. Okey. Baiklah, pelajar. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.